Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada nakama sekalian. Dalam video ni aku nak buat video yang little bit berbeza daripada macam mana yang aku selalu buat, in which selalunya aku buat video pasal chapter review, aku explain a few stuff yang ada dalam One Piece. Tapi dalam video kali ni aku nak sembang pasal One Piece Netflix live action punya adaptation. For those yang tak tahu, Netflix actually plan untuk membuat live action version untuk anime One Piece dekat Netflix nanti. So dalam video ni aku nak sembang sikit lah pasal info-info yang kita ada, siapa penulis kepada One Piece live action ni, and penulis live action ni pernah tulis TV series apa lagi sebelum ni, dan kita sembang jugalah pasal bajet TV series ni dan adakah bagi pendapat aku bajet ni cukup untuk nak buat cerita One Piece ni. So ya, kita akan sembang pasal benda tu. But for now pun kena ingat lah pasal One Piece live action ni, so kita so far tak tahu banyak sangat info sebab benda ni baru saja on its early stage. In fact, mereka baru je siap tulis dia punya skrip dan tak ada lagi casting punya info, ni which siapa yang akan berlakon jadi Luffy, jadi Zoro semua tu, kita tak tahu lagi buat masa sekarang. So bila benda tu dah keluar semua, mungkin aku buat follow up video lah, kita sembang lagi pasal benda tu pula. But for now kita sembang dengan apa yang kita tahu dulu buat masa sekarang. Okay, so first of all aku nak sembang dulu lah pasal satu tweet yang viral ataupun screenshot, in which dalam tweet ni dia menunjukkan bahawa it was revealed pasal Chopper punya CGI version di dalam One Piece punya adaptation. Dan bila ramai orang tengok benda ni, memang ramai gila lah One Piece fan marahan sebab Chopper dalam gambar ni memang tak nampak macam Chopper langsung. Chopper dalam gambar ni tak nampak macam Chopper kahwin dengan Chucky tu dapat anak kan. Tu dapatlah muka rupa huduh Chopper macam ni. Bila nak sembang pasal gambar ni, satu benda yang aku nak clarify lah. Gambar ni actually sebenarnya fake tau. Benda ni bukanlah something yang dipost oleh Netflix. In fact, benda ni sebenarnya satu sculpture yang telah dibuat daripada Jim McKenzie, in which dia macam seorang artis lah. Dia banyak buat sculpture, and dia also macam dia nak buat sculpture pasal Chopper. So yeah, itu sebenarnya bukan gambar daripada Netflix, but in fact dia gambar daripada orang lain. Dan somehow adalah orang buat fake news, katakan ini merupakan CGI version kepada Chopper. Itu semua fake sahaja. Okay, itu something yang aku nak clarify aja sebab aku rasa ramai gila One Piece fan tertipu dengan benda ni kan. Okay, now jom simak pasal info apa yang kita tahu sekarang. So first of all, pasal One Piece live action ni, it was reported yang TV series ni akan ada 10 episod, in which kalau nak ikutkan standard live action punya TV series, satu TV series supposedly around 40 minit ke 1 jam lah. It depends on macam mana Netflix nak buat benda ni. And mereka actually plan untuk cover East Blue punya saga in dalam season 1. East Blue punya saga ni in which jalan cerita One Piece sebelum mereka masuk Grand Line. So yeah, bagi aku macam East Blue saga ni pun ada dekat 70 episod kan, and mereka nak cover benda ni dalam 10 episod Netflix je. Which is bagi aku macam entah, sebab 10 episod tu probably 10 jam lah itu cakap kan. 10 jam of content untuk cover 70 anime punya episod. Aku tak tahu cara mereka nak buat. Hopefully mereka tak adalah rush sangat pasal benda ni. Okay, and then untuk live action One Piece ni, Eiichiro Oda, in which pelukis kepada One Piece itself, dia juga merupakan executive producer kepada TV series ni. Maksudnya Eiichiro Oda ni pun dia akan heavily involved jugalah dalam production TV series ni. So somehow dia mungkin akan bantu jugalah macam mana mereka nak membuat live adaptation kepada One Piece ni. So tak adalah mungkin mereka nak fucked up kan, kenapa ke, kita tak tahulah. But for now bagi aku it's a good news lah, sebab kita ada pelukis One Piece sendiri involved di dalam live action kepada One Piece TV series. Dan sembang pasal writer kepada TV series ni, writer kepada TV series One Piece ni pula nama dia Matt Owens. Matt Owens ni dia dikatakan macam dia One Piece punya fan lah. I mean dia sendiri mengaku, kita pun tak tahulah how much of a One Piece fan dia tu sebenarnya. Tapi kalau kita judge daripada TV series apa yang dia pernah tulis sebelum ni, in which dia jadi writer juga, kalau kita check kat IMDb, kita boleh nampak yang dia merupakan writer kepada 3 Marvel punya TV series, which is the first one ialah Luke Cage, and then Marvel's The Defenders, and also Agent of S.H.I.E.L.D. Personally speaking aku tengok ketiga-tiga Marvel punya TV show ni, and bagi aku Luke Cage dengan Defenders ni memang definitely top tier punya Marvel TV series lah. Especially The Defenders. Defenders tu memang dia macam, for those yang tengok nampak tahu memang TV series ni dia macam mini Avengers lah, sebab dia pasal crossover pasal Netflix punya Marvel TV series kan. And it's actually a great TV series bagi aku, both Luke Cage and Defenders. Agent of S.H.I.E.L.D. pun actually bagus juga, cuma kalau nak compare dengan Luke Cage and Defenders ni, Agent of S.H.I.E.L.D. taklah sebest dua ni, but still Agent of S.H.I.E.L.D. dia macam boleh lah. So yeah, bagi aku macam, since aku personally sama yang pernah tengok sendiri Luke Cage and Marvel's The Defenders ni, aku rasa kedua-dua TV series ni is a good TV series. In fact, Marvel's The Defender ni macam one of aku punya favourite Marvel TV series lah, compare dengan semua Disney Plus TV series and so on. So yeah, benda ni sebenarnya macam bagi aku satu harapan lah juga, sebab tahu dia punya penulis ni
actually someone yang pernah buat TV series yang aku suka. So hopefully dia tak fucked up kan One Piece punya TV series ni lah. So yeah, in terms of writer, probably not bad lah kot. Ada harapan di situ. Tapi bila kita nak sembang pasal writer, pasal production TV series ni, selalunya yang fucked up kan satu TV series ni bukanlah writer atau director. I mean sometimes yes lah, but most of the time yang betul-betul fucked up kan satu franchise ialah the studio itself. Kadang-kadang writer dengan director apa semua ni, mereka nak buat jalan cerita ni macam ni, satu jalan macam ni. Tapi kadang-kadang studio ni mereka rasa macam mereka power lagi daripada writer. Mereka rasa macam mereka tahu apa yang fans nak. Mereka pun ubah apa yang writer tu nak buat. Writer ni pula, dia bukannya ada kuasa sangat compare dengan studio, sebab studio ni someone yang bagi duit kepada production TV series tersebut kan. So mereka ni have more power. So mereka ni ubah lah apa yang benda dia nak. Sebagai contoh lah, kalau hampa tengok movie Justice League yang keluar kat wayang kan, movie tu kan memang flop gila kan box office. Memang ramai gila orang benci. And one of the reason kenapa movie tu flop ialah sebab Warner Brothers ni dia banyak ubah apa yang Zack Snyder nak buat. Zack Snyder plan nak bawa keluar kat wayang version 2 jam 40 minit, tapi studio minta dia cut kepada 2 jam sahaja. So dekat sini macam-macam benda lah berlaku kan. Habis jalan cerita dia rosak apa semua sebab masa telah dikurangkan. And also banyak je benda yang Zack Snyder nak buat, tapi Warner Brothers so tukar sebab mereka rasa macam this is the best for audience lah. Mereka rasa macam mereka paling tahu. So in this case, kalau studio Netflix tak kacau langsung dalam production, probably mereka takkan fucked up lah kot TV series ni. Okay, tu je sembang pasal dia punya writer and all the stuff kan. Jom sekarang kita sembang pasal budget TV show. So mungkin ramai yang concern lah, since One Piece punya TV series ni, dia kisah pasal pirate yang travel dekat laut. And then dalam cerita ni juga kita ada banyak devil fruit user, in which basically maksudnya manusia yang ada superpower. So bila kita ada superpower ni, kena guna banyak CGI lah. CGI ni computer generated image. Basically special effect yang apa nampak dekat movie tu semua benda tu CGI lah, nak bagi senang faham. So adakah Netflix punya TV show ni budget dia mampu tampung CGI yang diperlukan untuk nak buat live action One Piece ni? So aku research dekat internet. Di dalam satu interview pasal TV series One Piece ni, it was revealed yang budget kepada TV series ni ialah 9 to 10 million per episode. 9 ke 10 juta untuk satu episod sahaja. 9 ke 10 juta satu episod ni aku buat rampau memang satu budget yang tinggi lah untuk level TV series. Aku bagi contoh lah TV series lain yang ada budget 9 ke 10 juta juga untuk satu episod. Nak bagi gambaran dekat hampa. So contoh TV show yang ada 9 ke 10 juta budget untuk satu episod ialah Money Heist Season 3 dan Season 4, The Kingdom punya TV series, Westworld punya TV series, The Witcher, dan juga like Marvel's The Defender. So TV series yang aku mention ni, for those yang pernah tengok TV series yang aku pernah mention ni kan, hampa boleh tahu lah mereka actually ada satu persamaan, in which persamaan mereka tu ialah TV series ni boleh bagi dekat audience cinematic punya experience. Hang rasa macam hang tengok movie sebab kualiti dia memang kualiti tinggi. Kualiti dia memang ada movie punya kualiti sebab budget dia tinggi untuk satu episod. And all this TV series with movie punya kualiti tu merupakan budget yang sama seperti One Piece TV series yang bakal ada nanti ni. So memang 10 million tu memang kira boleh kata level yang tinggi lah untuk satu TV series sahaja. Dan kita boleh nampak lah Netflix memang betul-betul invested untuk nak buat TV series ni sebab dia bagi budget yang quite tinggi juga. Bukan quite tinggi lah, memang tinggi sebenarnya 10 million tu. In fact, highest budget untuk TV series per episode ialah 15 million je, in which TV series Game of Thrones tu highest 15 million. One Piece ni dia 10 million, kira tinggi juga tu. Nak bagi gambaran lagi dekat hampa lah, for those yang tengok TV series The Flash, hampa tahu lah kan TV series tu kan banyak gila CGI kan, sebab dia kisah pasal superhero. Dan bagi aku TV series The Flash ni, kalau kita tengok early season lah, season 1, 2, 3, 4, dia ada CGI yang quite okay. And sometimes dia ada top tier punya CGI juga di dalam satu season. For example, kalau kita tengok episode yang involve Gorilla Grodd, kita ada fully CGI gorilla yang sentiasa bergerak and so on. Dan boleh nampak lah fully CGI gorilla ni pun memang nampak legit style gila, walaupun hanya untuk TV series. Dan in fact TV series The Flash ni pun pernah je bawa keluar satu episode pasal King Shark versus Gorilla Grodd, in which merupakan pertarungan pasal dua CGI punya monster. So TV series The Flash ni pun dia mampu nak memberikan satu CGI yang at least memuaskan hati audience. Dan kalau hampa nak tahu, TV series The Flash ni, satu episod dia, budget dia around 1.5 million ke 3 million je, in which 1.5 ke 3 juta. Yang One Piece TV series yang aku cakap ni, satu episod dia 10 juta.
Boleh nampak punyalah berbeza in terms of budget. So if TV series The Flash, which budget dia around 3 juta je satu episod, boleh give us all this CGI yang hebat macam ni, which is bagi aku tak adalah all that great, tapi sometime in one season dia pun boleh bagi CGI yang hebat gila dengan budget 3 juta je satu episod. Ni Netflix punya TV series One Piece ni satu episod 10 juta. So bagi aku it's not a problem at all lah. Plus kalau nak ikutkan, macam aku mention tadi, season 1 ni dia pun nak cover East Blue punya saga je. And kalau for those yang tengok One Piece, dia tahu lah East Blue punya saga ni bukannya ada CGI yang teruk-teruk sangat pun. Tempat-tempat yang mereka pergi pun macam bandar biasa je. Tak adalah bandar-bandar macam Pang Hazard kan. Macam Pang Hazard kan sebelah pulau tu berapi, sebelah pulau tu ais. So kalau mereka nak buat kat pulau tu, mungkin CGI kena banyak. Tapi East Blue punya ni mostly tempat-tempat dia pun tempat biasa sahaja. And super power yang hebat-hebat pun apa dia aja, macam Luffy punya Gomu-Gomu no, Buggy punya Bara-Bara Nomi. And mungkin yang nak kena ada CGI banyak sikit apabila mereka dah introduce water Arlong nanti. So season 1 bukan kalau mereka just nak adaptasi East Blue punya saga, tak perlu CGI yang teruk-teruk sangat pun. Dia akan jadi main masalah bila mereka dah start nak adaptasi part yang bila Chopper dah jadi part of the Straw Hats. Sebab Chopper ni kan watak yang macam kartun sikit, so mereka kena buat CGI all the time. Bila main Chopper ni mungkin mereka akan jadi masalah sikit lah, Chopper dan Brook, sebab dua-dua involve CGI. But for now season 1 mereka dua watak tu pun takkan muncul pun. So 10 million is more than enough lah. So for those yang concern pasal budget punya isu ni, bagi aku budget punya isu memang tak ada isu langsung lah untuk One Piece punya TV series ni, kalau budget mereka 9 to 10 million per episode. So budget is not a issue. Yang merisaukan sekarang cuma ialah jalan cerita dia tu lah. If kalau TV series ada budget macam movie pun, jalan cerita macam haram, orang tak suka juga lah kan. But macam aku cakap tadi, writer dia pun bagi aku someone yang credible, someone yang pernah buat TV series yang bagi aku TV series tu macam top tier punya TV series juga lah. And also Eiichiro Oda pun involved dalam production One Piece ni. So hopefully TV series ni takkan fucked up. And not to mention, sekarang ni production mereka dah buat tau kapal Going Merry. And it's legit a real kapal. Mereka memang buat kapal yang betul. Macam boleh nampak lah gambar ni. Aku tak tahu lah gambar ni kapal yang separuh siap ke apa, tapi macam boleh nampak lah it looks legit macam kapal Going Merry right? So boleh nampak lah budget dia memang besar sampai dia boleh buat a real size kapal Going Merry untuk TV series One Piece ni sahaja. Aku tahu Netflix banyak je fucked up anime live action adaptation kan sebelum ni, macam contoh Death Note, and even mereka pernah je buat live action untuk Bleach. And all this movie is not all that great lah kan. But aku actually sangatlah berharap Netflix boleh buat One Piece ni sebagai something yang satu live action yang memang ramai orang gila minat. Sebab bila ramai orang gila minat TV series ni, benda ni secara tak langsung akan memberi exposure juga untuk One Piece punya anime. So at least from this, One Piece punya anime pun boleh jadi more famous lah around the world. Sebab Netflix dah bagi exposure pasal live action dia. So itulah dia video pasal live action Netflix ni untuk One Piece. For now macam aku cakap tadi, tak banyak sangat information baru yang kita tahu sebab benda ni masih lagi in early production. If ada anything new on the future, contoh pasal dia punya casting news kan, siapa akan berlakon jadi Luffy, Zoro and so on, maybe aku akan buat follow up video lah. But for now itu je lah apa yang kita tahu. So dengan itu tamatlah video ni. For those yang tak subscribe lagi, make sure subscribe kat channel aku. And for those yang suka video ni, silalah like. So dengan itu selamat tinggal nakama sekalian.